Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siri yang keempat ini, tuan-tuan dan sekalian, kita akan melihat kaifiat mengangkat tangan dan juga bertakbir ketika kita memulai solat dan juga perbuatan yang menjadi rentetan selepas itu. Sebelum itu, perlu saya jelaskan, ramai di kalangan kita yang begitu mengabaikan ataupun tidak begitu mengambil indah tentang kaifiat perbuatan ini kerana menganggap dia sebagai sunat. Telah pun saya jelaskan di awal dan siri yang kedua bahwasanya sekalipun perbuatan itu sunat, jika kita mengabaikan kaifiat solat Nabi SAW akan menyebabkan kita tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita perlu melakukan semua kaifiat dalam solat tepat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Balik pada persoalan takbir. Takbir sebagaimana kita sedia maklum iaitu lafaz Allahu Akbar. Dan di samping kita melafaz Allahu Akbar, kita disunatkan untuk mengangkat tangan. Kaifiat yang diajar oleh Nabi SAW hanya dua saja yang kita temui dalam hadis. Yang pertama, mengangkat tangan sentam dengan telinga. Itu sebagaimana hadis daripada Malik bin Al-Huwairis. Terdapat dalam buku saya ini, Sifat Salat Nabi SAW, tuan-tuan boleh dapatkan insya-Allah. Malik bin Huwairis dia menceritakan Rasulullah SAW apabila bertakbir, baginda mengangkat dua tangan hingga sentam dengan dua telinga. Baginda mengangkat tangan hingga sentam dengan dua telinga. Itu sebagaimana riwayat Malik bin Al-Huwairis. Kemudian kaifiat yang kedua iaitu mengangkat tangan setentang dengan dua bahu. Ini sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang menceritakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mulakan salat, baginda mengangkat dua tangannya hingga setentang dengan dua bahu. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah mengangkat tangan setentang dengan dua bahu. Sebelum ini, Malik bin Al-Huwairis, dia menceritakan Nabi mengangkat tangan setentang dengan dua telinga. Kemudian setelah kita bertakbir sambil mengangkat tangan, di mana tangan kita hendak diletakkan? Maka dalam hadis menceritakan bahawa Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dadanya. Iaitu muka surat 33 buku ini. Wa'il bin Hujrin menceritakan, aku menaikkan salat bersama Nabi SAW di mana baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dadanya. Karena mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah, ini tidak dinamakan dada, ini leher. Dada di sini. Dan kalau tuan-tuan perhatikan tangan kita ini, sebahagiannya berada di perut dan sebahagian berada di dada. Begini sajalah. Dan boleh dengan dua cara, sama ada kita megangnya ataupun kita menghamparkannya di dada. Dan turut dinukilkan dalam buku ini pandangan daripada Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, iaitu diletakkan di bawah pusat berdasarkan atau mendalilkan hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata dia, di antara sunnah dalam solat ialah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusat. Adapun jumhur ulama tidak letakkan atas daripada pusat. Adapun Imam Abu Hanifah letak di bawah daripada pusat. Walaupun jumhur ulama memberi jawapan bahasanya hadis yang digunakan, dipakai oleh Imam Abu Hanifah itu, sebagaimana Imam Nawawi sendiri menyebutkan bahawa ialah dhaif dan tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Sebab itu jumhur tidak sependapat dengan Imam Abu Hanifah di sini. Ala kulli hal, kita takbir sebagaimana Rasulullah takbir, sentam dengan telinga ataupun sentam dengan bahu. Kemudian setelah itu kita pilihlah sama ada kita ingin meletakkan pangkat dada ini ataupun kita meletakkan di bawah daripada pusat, mengikut sebagaimana yang difatwakan oleh mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi demikianlah, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri berikutnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapatkanlah semua buku-buku saya dengan tuan dan puan membuat pembelian di Shopee insya-Allah.